الشيطان الرجيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله. Surahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang mati Allah sekalian? Alhamdulillah kita amat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada juz yang ketiga. Kita sudah pun berada pada halaman 45. Juz yang ketiga ini berkaitan dengan infak dan perjuangan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pada awal juz yang pertama itu banyak bercerita tentang Quran, tentang hidayah, bagaimana kita bersama dengan hidayah, dan pada juz yang kedua bercakap tentang solat dan peraturan-peraturan sehingga kan dimasukkan bab haji, bab umrah, bab pengurusan keluarga yang ada dalam hidup kita. Dan hari ini kita akan teruskan ya berkongsi, dan tuan-tuan jangan lupa untuk berkongsi di Facebook masing-masing. Hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar Ustaz? Alhamdulillah ya. Kita seronok sebenarnya bila kita dah sampai pada halaman 45 ya, pengalaman saya Ustaz ya. Kalau dulu baca surah Al-Baqarah ni bila alif lam mim saja dah buka dah muka surat yang terakhir bila akan habis ya, tetapi rupa-rupanya kemanisan bersama dengan setiap muka surat ini bila kita dapat dengar bacaan yang bagus, baca dengan baik dan kemudian mula memahami sedikit demi sedikit, itu pengalaman yang amat bermakna sebenarnya Ustaz ya. Dan inilah barakah daripada Al-Quran. Jadi kita nak mulakan Ustaz ya, dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Silakan. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat My Quran Time. Alhamdulillah kita sangat-sangat bersyukur dan bertuah kerana kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari ini untuk bersama-sama dalam My #Quran Time. Kita nak cuba baca Al-Quran dengan baik, kita nak cuba memahami mesej motivasi kata-kata bicara daripada Allah Subhanahu Wa Taala terus, dan kita nak dapatkan kekuatan insya-Allah untuk kita nak beramal hari ini dengan apa yang kita belajar. Mudah-mudahan Allah Taala terima amalan kita dan kita buat dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus share kita punya rancangan ini, sebarkan Al-Quran ini ke seluruh alam. Moga-moga kita dapat asbab, dapat hidayah dan dapat asbab memberi hidayah kepada orang lain. Jalan yang kita usahakan insya-Allah. Baik, kita baca surah Al-Fatihah. Moga-moga kita diberi kekuatan untuk terus mendapat hidayah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Terima kasih diucapkan Ustaz Tirmizi. Bacaan Ummul Quran sebentar tadi memulakan majlis kita untuk kita terus mendalami pada halaman yang ke-45 ya, di mana dalam surah Al-Fatihah kita selalu mohon daripada Allah ya untuk diberi hidayah, dan sebelum kita minta hidayah itu Allah memperkenalkan diri Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah ini yang Maha Pemurah Maha Penyayang. Dengan pemurah penyayang itu Allah memberi banyak rezeki yang ada kepada kita, pada tuan-tuan yang berada di rumah. Rezeki harta Ustaz ya, rezeki masa tuan-tuan luangkan untuk bersama dengan My Quran Time, tuan-tuan gunakan masa bersama keluarga. Semua itu adalah rezeki, dan bila kita infakkan maka ia akan dikembangkan lagi. Kalau kita lihat kepada ayat nombor 3 surah Al-Baqarah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan di dalam bahagian ketiga, juz yang ketiga ini banyak cerita tentang infak. Kalau kita bercakap tentang ayat nombor 2 pasal Quran, itu banyak pada juz yang pertama Ustaz ya. Kalau solat itu banyak pada juz yang kedua, dan infak banyak pada juz yang ketiga. Jadi cantik susunan surah Al-Baqarah ini. Juz 1 Quran, juz 2 solat, juz 3-nya adalah infak. 3 perkara ini adalah praktikal yang tidak akan rugi. Kalau kita lihat pada surah Fatir, lan tabur ya, tidak mungkin rugi bagi tuan-tuan yang menggunakan masa hidup ini untuk melaksanakan 3 perkara. Jadi kita nak lihat apakah sinopsis ringkasan bagi halaman 45. Mari sama-sama kita perhatikan. Bermula daripada ayat 265 hingga ayat 266 akan bercerita sambungan daripada halaman 44, berinfak pada jalan Allah kerana Allah. Dan pada ayat 267, harta yang diinfakkan yang kita nak dermakan itu perlu baik ya. Dan apakah cabaran untuk infak? Ada syaitan yang akan menjanjikan menakut-nakutkan manusia, dan kita nak lihat apakah kepentingan infak ini dalam mengawal tabiat kebaikan yang kita lakukan, sehinggakan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita akan diisi dengan amal-amal soleh, bukan amal-amal yang toleh yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah ringkasan, dan mari sama-sama pada hari ini tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di pejabat, mungkin kita membaca daripada ayat 265-266 dipimpin oleh Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi, sedar tak sedar dah juzuk yang ketiga kita berada. Penghujung surah Al-Baqarah, tinggal lagi 2 halaman ataupun 2 helai ataupun 4 page lagi kita nak mengakhiri juzuk yang ketiga. Masya-Allah, masa berlalu begitu pantas. Alhamdulillah kita boleh belajar halaman demi halaman. Alhamdulillah. So insya-Allah hari ini kita nak mula daripada halaman yang ke-45, yang mana ayat 265 ni ada kaitan rapat dengan ayat sebelum itu, apatah lagi bila dimulakan dengan waw, dan sudah pasti ada berkaitan dengan ayat sebelumnya, iaitu berkaitan dengan infak. Kalau sebelum ni berkaitan dengan apa nama ni, sedekah-sedekah yang dibatalkan pahalanya. Betul. Dengan sebab riak dan menyakiti hati-hati penerima. Alhamdulillah kita nak belajar macam mana orang nak dapat sedekah yang baik, insya-Allah. Baik, kita sama-sama membaca ayat yang berkaitan dengan sedekah pada hari ini, membuktikan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 265 dan 266, insya-Allah saya teruskan dengan tarannum seperti mana yang saya baca dalam surah Al-Fatihah tadi, iaitu dah tarannum bayati ala qurdi sedikit, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين
فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim ayat 265 266 Ustaz ya, berkaitan dengan infak, sambungan daripada halaman sebelum ini. Allah memberi tawaran kepada orang yang mendermakan. Kalau ayat yang ke 261 perumpamaan kepada ataupun orang yang infak hartanya, syaratnya harta Ustaz ya, bukan sekadar derma senyum ya. Derma senyum ada, itu adalah sedekah, tetapi ada bila harta orang tu dia tak ada, dia tak derma, dia senyum saja, senyum kat tabung masjid, tabung masjid. Masya-Allah. Syaratnya harta sah. Dasarnya harta. Okay. Ya, istilahnya amwalahum fi sabilillah, pada jalan kebaikan. Fi sabilillah bukan sekadar perang ya. Sabilillah ini apa-apa sahaja yang Allah suruh buat baik, kita sokong dengan kita derma harta, maka Allah beri ganjaran iaitu seperti 7 tangkai yang ada 100 biji benih, lebih kurang 700 kali ganda lah maksudnya. Itu tawaran dalam ayat 261. Ayat 265 Allah memberi tawaran yang lebih mantap Ustaz. Lebih mantap ya, iaitu perumpamaan bagi orang yang mendermakan hartanya, masih lagi harta, bukan senyum sahaja, senyum dapat pahala ya, tetapi ini bagi kita pasal nak mencari harta ini mencabar ya, sama ada banyak ataupun sikit. Bila kita infakkan untuk mencari keredaan Allah, ini syaratnya. Yang pertama, mencari mardatillah. Maksudnya apa? Dia buat itu kerana Allah semata-mata, bukan kerana saya derma ini. Saya bagi sampel kuih contohnya, pasal apa? Pasal lepas ni harapnya orang yang rasa kuih saya ni belilah daripada saya. Itu bukan infak dalam ayat 265 ya. Dia mesti bagi itu, dia mengharapkan Allah redha pada saya. Orang ni nak beli ke tak nak beli, ataupun orang sokong saya ke tak sokong saya, orang suka ke tak suka saya tetap akan beri. Maksudnya betul-betul mencari redha Allah. Dan yang keduanya, wa tathbitan min anfusihim, untuk meneguhkan dirinya Ustaz ya. Untuk meneguhkan, untuk memastikan. Apa maksud teguh pada diri ini? Dia sebenarnya bila kita infak Ustaz ya, dia ambil apa yang ada ini, kita nak masuk daripada akaun dunia, nak pergi kepada akaun akhirat. Dan bukan mudah. Dia nak sabit, isbat, nak menguatkan dalam diri bahawa saya akan pergi ke akhirat, saya ada akaun akhirat. Ia bukan mudah ya. Pasal yang lebih mudah tuan-tuan login dekat website bank tuan-tuan sendiri, tengok duit ataupun tengok wallet, dapat tengok depan mata duit untuk beli rantai emas lah Ustaz ya, bukan rantai basikal ya, ataupun nak beli kereta ke rumah. Nampak depan mata itu ya, nampak duit dalam akaun itu lebih jelas. Tetapi sebenarnya apakah yang disampaikan dalam ayat ini? Bagi orang yang infak sentiasa mencari redha Allah dan juga nak menguatkan kefahamannya,
keyakinannya tentang hari akhirat, wa tathbitan min anfusihim kamathali jannah. Allah beri perumpamaan seperti sebuah kebun yang di dataran tinggi. Lebih kurang dekat Cameron Highland ke apa Ustaz ya. Mengapa penting di dataran tinggi? Pasal di situ sebenarnya keadaan tanaman, sebuah kebun ke kalau strawberry ke apa Ustaz ya, dia tanam dekat dataran tinggi ini berbeza kalau kita tanam dekat belakang rumah. Oh, tak sama Ustaz. Tak sama ya, pasal dia punya suasana dia, suhu dia, dia lebih menjadi. Ya, jagung Lebih Cameron subur, Highland lebih subur. Ya. Jadi di sini Allah beritahu orang yang sedang menderma mencari redha Allah, ia bukan mudah. Ya, untuk menguatkan dalam diri, saya yakin bahawa saya tengah transfer, tengah pindahkan duit saya ke akaun apa? Akaun akhirat, itu bukan mudah. Ia seperti tanaman di atas tanah tinggi, asabaha wabil, ya, disirami hujan lebat, fa atat ukulaha di'fain. Ganjarannya ialah 2 kali, bukan 2 kali biji benih. Kalau tadi 700 kali biji benih Ustaz ya. Tapi kali ini adalah 2 kali ganda hasil daripada apa yang ditanam. Bezanya apa? Kalau tadi dapat biji benih tak semestinya jadi buah. Tapi ini confirm pasti dapat 2 kali ganda. Dan kalau katakan tidak pun disirami dengan hujan lebat, fatal, okey, maka hujan gerimis pun sudah cukup. Wallahu bima ta'maluna basir. Maksudnya apa? Bila dia bercakap tadi, salah satu pendapat ulama tentang asabaha wabil itu, dia kena ujian demi ujian dalam hidup dia. Bukan hujan ya. Hujan tu sebagai lambang ujian, ya. Bila dia kena ujian demi ujian, Allah tetap memberi ganjaran yang banyak kepada orang-orang yang dia gunakan hartanya untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau Ustaz lah, kalau katakan ada pilihan Ustaz ya, antara 700 kali ganda biji benih dengan 2 kali kebun yang siap dengan buah-buah sekali. Ustaz pilih yang mana? Okey, 2 kali kebun yang siap sama buah. 2 kali kebun, tapi kalau 700 biji benih. 700. 700 tapi biji benih bukan buah. Bukan buah. Belum jadi buah lagi. Dia baru biji benih, baru nak tanam. Ustaz pilih yang mana Ustaz? Nak cari yang siap tu Ustaz. Yang 2 kali ganda kan? Dan ini adalah apa yang ada dalam ayat 265. Kalau ada yang kata tapi 261, ayat 261 tu bukankah itu juga tawaran yang baik? Memang baik. Cuma 265 ini perlukan kekuatan Ustaz. Okey. Kekuatan. Pasal apa? Pasal nak dermanya itu terus yunfikun, terus menderma, dan dia mencari redha Allah dan menguatkan diri ini. Dia kalau derma satu tempat tu Ustaz ya, kalau boleh dia nak derma sampai projek kebaikan yang ada itu jadi. Ya, kalau contoh masjid lah ya, tengok masjid saya dah derma RM2, RM5, RM10, tapi masjid tak siap, ya. Kita derma lagi sampai projek itu siap. Maksudnya kita sedang membina kebun kita. Dah siap masjid tersebut, kesannya apa? Lepas tu kita biarkan masjid itu diuruskan oleh AJK apa sebagainya, dalam akaun kita terus masuk ganjaran yang Allah tawarkan, iaitu 2 kali ganda daripada hasil masjid itu, ya. Segala pahala-pahalanya semua masuk dalam akaun kita. Allah kata wallahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya dan Allah atas apa yang kamu lakukan amat melihat. Jadi Allah mulakan dengan ta'malun. Pasal apa? Pasal sebenarnya amal ini Allah nak tekankan sangat kepada tuan-tuan yang berada di rumah, kepada saya, bahawa amal ini kena beri perhatian. Pasal nanti di hujung halaman ini nanti Allah cakap tentang hikmah Ustaz ya. Orang cakap hikmah ni orang bijak buat belajar sampai master, PhD, 3 PhD, tapi hikmah di dalam ayat ini nanti kita akan belajar apa maksud sebenarnya. Jadi pada ayat 266 Allah bawakan satu perumpamaan lagi. Ini di dunia. Adakah kamu, salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma, ada anggur, ada sungai, ada pelbagai jenis buah, kemudian dia dah tua, ya, kemudian ada anak dia yang kecil. Apa maksudnya anak kecil tu? Maksudnya dah tak boleh jaga kebun tersebut, dan kita dah tua, ya, dah tua. Maksudnya kalau boleh kita nak kebun itu boleh sampai kepada anak kita, kan? Jadi Allah kata lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandungi api sehingga terbakar. Ya, bila saya baca awal-awal Ustaz ni tengok ini apa, dan kemudian Allah cakap demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Sebenarnya Ustaz, sebenarnya kebun ini di dunia kan, bila tidak diinfakkan, sebenarnya apa yang berlaku ialah kita menyerahkan
kebun tersebut untuk dibakar sahaja, rugi. Ya, rugi. Allah suruh kita fikir betul-betul, la'allakum tatafakkarun. Kerana apa? Kerana apabila kita diberikan macam-macam, kita kalau boleh nak benda tu kekal, ustaz. Kan, kalau boleh dia punya manfaat tu kekal. Tapi bila seseorang itu tidak mengambil pelajaran daripada ayat 265, iaitu dia tidak pindahkan dalam akaun akhirat, akhirnya Allah beritahu ia seperti kebun itu ditiup angin yang keras yang mengandungi api hingga terbakar. Habis ustaz? Habis hasil tersebut. Itu sebabnya ayat ini memberi manfaat kepada saya. Kalau ada peluang hari ini, ada orang kata saya minta derma untuk bina masjid ataupun untuk wakaf ataupun apa sahaja, kalau datang seruan itu, maka apa yang kita buat, cepat-cepat kita transfer. Ya, tak banyak sikit. Pasal apa? Pasal khawatir nanti kita punya kebun yang ada sungai, yang ada macam-macam, tapi rupa-rupanya terbakar, ustaz. Terbakar. Pasal apa terbakar? Pasal kita bertangguh, kita nak bina cantik-cantik ni pasal kita nak bina untuk anak kita, bukan kita nak bina untuk akaun akhirat kita yang juga boleh memberi manfaat untuk anak. Bukan maksudnya tak boleh bagi anak, boleh, tak ada masalah. Beri nafkah yang sewajarnya. Tetapi jangan kita tumpuk-tumpukkan kita punya kekayaan itu. Mengapa tak nak derma? Saya sebenarnya nak simpan duit ini untuk rumah, untuk anak saya yang pertama, cucu cicit kalau boleh. Masya-Allah. Allah kata la'allakum tatafakkarun. Ini adalah ayat yang penting, ya. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Allah jelaskan betul-betul ini. Orang yang berfikir secara mendalam, dia tahu bahawa saya dah tahu dah sebenarnya apa yang saya tinggalkan bukan untuk saya, dia untuk anak saya, untuk cucu cicit saya. Tapi pahala dia itu tidak pasti. Tidak pasti, ustaz, ya. Maksudnya sama ada anak tu buat untuk kebaikan ataupun keburukan. Tapi kalau kita terus transfer kan, tidak bertangguh, sebenarnya ini adalah peluang untuk kita mendapat manfaat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada hari ini kita nak melihat kepada perkataan yang kita nak belajar pada hari ini, ustaz, ya. Tapi sebelum kita melihat pada perkataan itu, saya nak minta ustaz baca sedikit daripada ayat 266 itu, iaitu kalau boleh di bahagian daripada awal lah, ustaz, ya. 266 itu pasal nak ceritanya ialah biasanya ayat 266 ni orang jarang baca. Kan? Okay. Dia baca kalau katakan penceramah ke apa ke, dia baca ayat 261 ataupun 265. Betul. Jangan fokus pada ayat ni. Jarang. Betul. Tapi ayat 266 ni Allah suruh fikir betul-betul pasal orang yang bertangguh untuk menderma. Okey. Ni yang menjadi wasak derma kita, Ustaz. Kita kena hati-hati betul-betul pada ayat 266, memang jarang dibaca. Saya sendiri pun duk fikir apa mesej yang penting untuk kita sama-sama hayati. Baik, saya baca dulu 266. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nab. Jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli الثمرات له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Sadaqallahul Azim. Inilah ayat yang perlu kita ingat bahawa apa-apa saja harta kita boleh fahtaraqat, boleh hancur pada bila-bila masa sahaja ketika kita rasakan kita nak simpan untuk
anak kecil kita. Fahtaraqat hancur Hancur, ya, membakar dengan api yang ada. Tetapi kalau apa yang kita usahakan, nanti kita akan tengok kepada ayat nombor 267, tapi perkataan yang kita nak belajar adalah kasaba, iaitu apa maksud kasaba? Diusahakan, ya. Jadi apakah perkataan yang kita akan tengok nanti? Kasaba ini kita usahakan, kita buat bersungguh-sungguh, berulang 67 kali di dalam al-Quran. Tetapi kalau katakan yang kita usahakan itu tidak kita pasakkan dengan infak, ya, tidak kita transfer cepat-cepat kepada akaun akhirat, khawatir apa yang kita akan usahakan itu akan hancur, akan terbakar. Fahtaraqat. Kita akan belajar lagi sebentar lagi. Kita berehat sebentar, Ustaz. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Mana-mana, insya-Allah. Tabarakallah, alhamdulillah. Terima kasih kepada penonton-penonton yang terus setia bersama My #Quran Time, baca faham amal. Alhamdulillah, sambungan daripada muka surat yang ke-45 banyak kita dapat nilai-nilai murni daripada surah ini yang sentiasa berlega dalam kehidupan kita untuk kita belajar untuk bersedekah. Baik, saya nak mengalu-alukan semua sahabat-sahabat Al-Quran untuk kita bertemu, bergabung di platform rasmi kita. Kita ada akaun Facebook iaitu Sahabat Al-Quran My #Quran Time, dan kita ada My #Quran Time. Khususnya kita juga boleh menonton rancangan-rancangan My Quran Time yang lalu untuk ulang kaji di YouTube My #Quran Time Official. Dan yang akhir sekali kita ada Instagram iaitu My Quran Time Official. Sama-sama saya alu-alukan semua penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran untuk kita bertemu di platform yang kita sediakan. Baik, kita nak masuk sedikit segmen tajwid sebelum kita nak kembali menyambung kupasan kita dalam surah Al-Baqarah ini. Baik, pada tajwid kali ini kita nak membicarakan tentang makhraj yang khas, iaitu sambungan makhraj khas. Boleh lihat di slide kita, iaitu makhraj khas yang ada. Kita dah belajar tentang makhraj umum, kemudian kita nak pecah-pecah makhraj, iaitu hari ini kita nak belajar tentang makhraj yang berada di halqum kita, leher kita, kerongkong ataupun tekak. Yang mana umumnya ialah makhraj tekak lah, leher lah. Leher pula dia dipecahkan, dikhaskan kepada 3 bahagian pula, iaitu ada 3 tempat keluar bagi makhraj ini. Pertama ada pangkal halqum, ada tengah halqum, wasatal halq, dan ada aqsal halq, iaitu hujung halqum. Maknanya makhraj umum halqum. Makhraj khas bagi halqum ada 3 pula tempat keluar dia, iaitu pangkal halqum, ada tengah halqum, dan ada hujung halqum. Apakah huruf-huruf yang mengisi di bahagian pangkal, tengah ataupun hujung halqum? Terus bersama dalam My Quran Time, kita akan bicara satu persatu apakah huruf yang berada di tempat tersebut, supaya bila kita kenal tempat keluar duduk huruf itu, kita boleh membezakan dengan jelas setiap huruf yang keluar daripada ayat yang kita baca. Terima kasih. Kembali kepada Ustaz Fazrul. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz ya, berkongsi tadi tentang makhraj huruf ya. Makhraj huruf ni penting Ustaz ya, disebabkan bagi orang yang menyanyi pun kalau dia punya dia sebut perkataan tu tak berapa okey, iramanya pun orang dah rasa sumbang kan, apatah lagi membaca ayat-ayat Allah. Macam Ustaz Faz lah, Ustaz Faz cakap London kan, bunyi tak bunyi macam orang Malaysia. Kalau saya cakap orang putih bunyi macam orang Arab. Tapi kalau Ustaz Faz cakap dia punya dialog, lahjah tu, ya Allah, macam orang sana. Itu yang Quran ni lebih lagi lah Ustaz ya, lebih penting lagi pasal ini kita nak bawa sampai ke akhirat kan. Yang cakap bahasa Inggeris tu dekat sini jelah kan, untuk kita manfaatkan. Jadi inilah pelajaran penting daripada makhraj huruf dalam segmen tajwid kita, dan kita nak meneruskan pada ayat 267 hingga 269 menyambung tadi tentang infak ya. Kalau 265 Allah bagi tawaran yang gegar waganza ya, memang hebat ya, 2 kali ganda hasil yang
berterusan. Kalau kita derma dekat masjid sampai masjid tu jadi, sehingga kan apa sahaja amal dekat masjid tu pahala zoom masuk ke dalam akaun kita. Allah ingatkan pada ayat 266, jangan bertangguh, jangan fikir pasal anak kecil, rupa-rupanya kita terlupa akaun kita, kan? Akaun anak jaga, akaun ayahnya dia tak beri perhatian. Sehingga kan kita kena tahu, beri nafkah bukan sampai kena menyiapkan segala-galanya sepanjang hidup anak ataupun cucu ataupun cicit kita. Maka Allah beritahu peringatan seterusnya pada ayat 267 hingga 269. Jom Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz Fazrul. Penonton-penonton, sahabat-sahabat My Quran Time, alhamdulillah kita nak sambung pada bahagian yang seterusnya ayat 267 hingga 269. Cukup menarik perkongsian yang fahtarakat, hantar kita boleh terbakar Ustaz, kalau kita tak uruskan dengan betul. Saya nak kongsikan satu hadis riwayat Muslim. Nabi pernah sebut dalam satu hadis, yaqulu ibnu Adam, berkata anak Adam, mali, hartaku, wahallaka min mali, adakah kamu ada harta? Melainkan apa yang kamu makan dia akan hancur macam tu. Illa afnaita. Ataupun apa yang kamu pakai dia akan luluh, hancur begitu. Ataupun apa yang kamu sedekah dia akan hilang. Dengan maksud harta tadilah kita uruskan betul, harta yang dimanfaatkan dengan betul-betul. Kalau tidak, kita tidak mempunyai apa, harta kita tidak memberi kebaikan sedikit pun kepada kita. Kita uruskan harta kita dengan betul-betul. Janganlah kerana kita nak jaga cucu kita, kita fikir cicit kita macam mana, ada rumah ke tidak, sehingga kita kedekut pada tempat yang kita patut pemurah. Kita pemurah pada tempat yang patut kita kedekut. Tak salah nak jaga cucu, anak dan sebagainya, tapi pastikan nasib kita ke sana. Aset kita, akaun kita, rumah kita di hari akhirat. Baik, tak sambung 267 hingga 269. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim 267 ayatnya, wahai orang-orang yang beriman, sedekahlah sebahagian daripada hasil usahamu yang baik dan sebahagian daripada apa yang telah kami keluarkan daripada bumi untukmu.
Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan padahal kamu sendiri tidak mahu mengambilnya melainkan dengan memejamkan mata enggan terhadapnya, dan ketahuilah bahawa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Di sini sebenarnya tuan-tuan dan puan mati Allah sekalian, Allah memanggil kita, ya, memanggil tuan-tuan dengan semua, ya, tuan-tuan yang berada di Facebook, di depan kaca TV, dengan gelaran wahai orang-orang yang beriman. Orang beriman, ya, kita walaupun imannya nipis ke, ya, kulit bawang, ya, tetap juga Allah kata beriman yang bagus. Amanu ini adalah iman yang kuat, bukan sekadar iman nipis bilik bawang. Walaupun sekarang ini kita nilai kulit bawang ke, ataupun ya Allah aku ni tak kuat sangat iman, Allah tetap juga panggil kita dengan gelaran wahai orang yang kuat beriman. Amanu itu melambangkan iman yang kuat. Mengapa Allah panggil begitu? Lantaran kita ada, itu adalah seruan. Allah tahu bahawa kita ada potensi itu. Bagaimana nak mencapainya? Anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard, iaitu Allah menyeru, Allah memberi arahan, ya, anfiqu min tayyibat, infaklah daripada yang baik-baik apa yang kamu usahakan. Kasabtum, yang kita dah belajar tadi, kasaba, sesuatu yang kita usahakan bersungguh-sungguh pada setiap hari kita bekerja, kita buat bisnes. Allah kata tolong infak, ya Ustaz, ya, tolong infak, dan pastikan infak benda yang baik-baik. Kalau nak derma baju tu, baju yang baik-baik. Kalau dalam surah Ali Imran itu Allah beritahu mesti benda, kalau boleh, kalau orang itu tidak digelar berbuat kebajikan sampai dia mendermakan ma tuhibbun, apa yang kamu cinta. Ini tahap tinggi Ustaz, ya. Jadi Allah kata begitu pasal apa? Pasal walai tayammamu. Tayammamu ni macam perkataan tayamum Ustaz, ya. Tayamum tu kan kita pergi cari tanah yang sesuai, debu yang sesuai untuk kita gunakan untuk ganti wuduk. Itu tayamum. Jadi tayammamu di sini maksudnya apa? Memilih, ya. Kalau kita tayamum tu nak pilih tanah ataupun debu yang sesuai. Kalau di sini tayammamul khabith, jangan kamu itu pilih yang buruk-buruk. Dalam tafsir Ibn Kathir dinyatakan dalam Amazing Quran ini, pada zaman Nabi, Ibn Jarir meriwayatkan ayat ini turun berkenaan kaum Ansar, ya. Dahulu apabila tiba waktu menuai buah kurma, mereka mengeluarkan buah kurma yang belum masak, yang dipanggil bus, dari kebun kurma. Kemudian mereka menggantung di antara tiang Rasulullah dengan tali hingga orang miskin dapat makanlah di kalangan muhajirin. Jadi ada di kalangan mereka sengaja memasukkan kurma yang buruk ke dalam kurma-kurma bus tersebut, yang digantung itu, ya. Dan turun ayat ini. Turun ayat ini, maksudnya kalau nak derma jangan bagi kurma yang buruk-buruk. Kalau nak derma baju, jangan bagi baju buruk-buruk. Maknanya tak sama Ustaz, derma baju yang baru dengan baju yang memang dah buang, nak buang macam buang sampah Ustaz. Yeah. Tak sama Ustaz. Tak sama. Dia punya nilainya. Dia nak tahu kita okey ke tak okey ketika infak itu. Kita cuba tukarkan, Allah cakap kat situ di dalam ayat ini, iaitu cuba walastum biakhirihi illa an tu'midu fih, ya. Kamu pun, padahal kamu sendiri kalau ambil benda itu biakhirihi illa an tu'midu fih, kamu pejam mata, enggan, rasa macam tak naklah benda, tak sedar hati, kan. Kalau kita ada rasa begitu, tak payahlah bagi orang yang benda itu, kan. Maksudnya kalau rasanya nak lepuskan, ataupun kita anggap bahawa okey, kalau saya masih lagi nak infak, itu bukan infak utama kita. Infak utama kita adalah infak yang berteraskan kepada tayyibat, sesuatu yang bagus. Kalau dalam surah Ali Imran itu tuhibbun, yang kamu cinta, itu lebih tinggi Ustaz, ya. Yang kita cinta maksudnya, kalau zaman Abu Bakar itu ada kebunnya, ada apa sebagainya, dia bagi. Kalau tak sampai tahap itu pun, paling kurang kita bagi sebahagiannya. Abdul Rahman bin Auf dengan Sayyidina Osman. Sayyidina Osman bagi macam-macam. Ya, Abdul Rahman bin Auf dia bagi setengah hartanya, setengah lagi disimpan. Nabi kata barakah kepada apa yang kamu simpan dan apa yang kamu dermakan. Jadi itu yang Allah seru. Allah bukan suruh bagi semua, tetapi mesti kalau infak itu infak benda yang bagus-bagus. Dan di hujung itu Allah menyatakan wa'lamu annallaha ghaniyyun
Hamid. Ya, sesungguhnya Allah ini maha kaya. Allah tak perlukan kita nak derma, ya. Allah itu terpuji, ya, dan Allah tidak perlu pun kita derma untuk Allah lebih dipuji, tak perlu. Sebenarnya bila kita makin menderma ini, Allah akan memuji kita di sisi hamba-hamba di kalangan para malaikat. Dan bila Allah puji, nanti kita akan jumpa nanti satu perkataan yang penting namanya maghfirah. Maghfirah. Keampunan. Bila Allah dah ampunkan, dia cakap nama Fazrul kamu diampunkan, subhanallah Ustaz. Kalau Allah dah cakap begitu, kalau Allah bagi keampunan, itu tandanya Allah sudah memuji kita, dah memberi pengiktirafan kepada kita. Itu yang kita akan tengok pada ayat 268. Ustaz, Jadi saya nak tanya satu Ustaz. Sebab saya confuse ayat 268 Ustaz. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra tu. Syaitan menjadikan kamu apa? Faqra maksud apa Fakir. yang dimaksud fakir di situ? Fakir. Maksudnya ialah ini menarik Ustaz ya. Dia ada istilah ya'idukum menjanjikan dan kemudian waya'murukum menyuruh. Okey. Tapi kalau Allah menjanjikan keampunan dan juga fadla kurniaan. Okey. Jadi pertama syaitan ini dia kata pada hati kita ni, dia kata kalau kamu derma, kamu wakaf, nanti duit kamu kurang. Oh, miskinlah. Miskin. Nanti kalau akhir sekali kamu jadi fakir papa kedana, cucu cicit nak makan apa? Macam perumpamaan tadi kan. Kalau saya derma banyak ni, nanti cucu cicit saya yang ada tu nak makan apa? InsyaAllah. Itu perkataan daripada siapa? Asy-syaitan. Dan kalau kita sudah terbeli dengan idea pertama, iaitu kita rasa tak naklah saya derma, nanti saya jadi fakir ataupun saya jadi miskin. Syaitan dah dapat kontrol Ustaz ya, dah dapat kawal. Maka yang kedua tu mudah, wa ya'murukum bil fahsya. Maknanya satu ujian besar kepada orang yang kaya yang ada harta, tapi dia simpan betul harta dia Ustaz tak guna. Maknanya syaitan suka betul ganggu Ustaz. Suka. Dan lepas itu dia punya pakejnya, orang itu mudah untuk diseru kepada perkara keji. Kejahatan. Pasal apa? Pasal yang pertama dia dah berjaya, syaitan dah kontrol, ya, dah kawal. Jadi bila-bila masa saja syaitan kata, okey, sila buat perkara keji, orang itu mudah. Jadi macam remote control. Remote control. Pasal apa? Pertama sekali yang menjadi sebagai apa? Sebagai burhan. Sedekah ini sebagai burhan dalam hadis. Dia menjadi sebagai bukti yang menghalang kita daripada syaitan bila kita sedekah ini. Dia sebagai junnah juga, ya, sebagai perisai. Tetapi bila kita tak derma, tidak infak dalam hidup kita, maka kita dah buka semua perisai. Musuh kita boleh terus serang kita, dan bila kita tengok tiba-tiba, alamak, saya ni mengapalah saya ni mudah untuk buat perkara-perkara keji, kena semak balik. Ada kemungkinan bab infak ini kita ambil mudah dalam kehidupan, padahal sebenarnya Allah kata apa? Allah menjanjikan keampunan satu, ya, tadi yang bila Allah cakap Allah ini Ghaniyun Hamid, Allah akan beri keampunan sebagai satu pengiktirafan kepada kita yang menderma menginfak. Dan yang keduanya fadal. Apa maksud fadal? Kurniaan demi kurniaan. Lepas tu Allah boleh bagi lagi keluarga kita berjaya, bisnes kita berjaya, berlipat kali ganda. Itu yang Allah janjikan pada ayat 261 dan ayat 265. Wallahu wasi'un alim. Allah ni maha luas, ya, kurniaannya. Allah boleh bagi macam-macam Ustaz ya. Dan Allah ini amat mengetahui. Itu sebabnya bila ada harta ni, dia lebih kurang macam ni lah Ustaz ya, macam gelas, ya, macam gelas. Kalau katakan saya minum, saya contoh bismillah, ya, minum Ustaz ya. Bismillah. Yang sedapnya siapa? Gelas ni ke saya yang sedap? Ustaz, saya yang sedap kan? Gelas tak dapat rasa sedap. Bila kita dapat harta Ustaz, dia kalau tidak kita infak cepat-cepat, dia seperti gelas. Gelas tu dia letaklah air paling sedap sekalipun, ya, letaklah air paling sedap sekalipun, berhasiat, dia tak dapat mengambil manfaat daripada air yang sedap tersebut. okey. Tapi bila kita derma, kita terus infakkan ke jalan Allah, sebenarnya kita sedang menikmati. Macam inilah. Oh, ni lah kira prop hari ni ya. Hari ini Ustaz ya. Maksudnya siapa yang nak nikmati harta masing-masing, kita kena gunakan nafkah satu untuk keluarga kita, tapi ada juga yang kita dermakan, kita wakafkan cepat-cepat. Pasal apa? Pasal lagi cepat kita mengambil peluang itu, maka Allah janjikan dua perkara. Keampunan dapat, kesedapan diampunkan, dan mendapat kurniaan daripada Allah. Dan ini adalah satu hikmah yang besar Ustaz. Allah cakap,
yu'til hikmata man yasha, dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kendaki. Barang siapa yang diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak, dan tidak ada yang dapat mengambil pengajaran daripadanya kecuali orang yang memang smart, namanya ulul albab, orang yang mempunyai akal yang betul-betul sejahtera, sehingga kan dia bukan sekadar dia nampak air dalam ini, tapi boleh nampak sampai ke sana. Dia boleh bukan sekadar nampak harta itu di dunia sahaja manfaat, tetapi dia boleh nampak sampai ke akhirat. Itu ulul albab. Dia menjadi orang yang smart, orang yang bijaksana. Orang bijaksana tu bukan sekadar dia belajar tinggi, tapi kalau dalam ayat ini, selepas kita belajar beberapa ayat tadi penuh dengan infak, siapa yang orang kata orang bijaksana ni yang boleh berfalsafah, ya, boleh bercakap ke, tetapi sebenarnya kalau ikut ayat ini, kalau orang itu dia fikir bila ada orang kata jom wakaf, dia terus dia ambil tindakan untuk wakaf, seperti tuan-tuan ataupun siapa-siapa saja ahli keluarga kita, itu sebenarnya adalah orang yang diberikan hikmah oleh Allah. Dan ini adalah faqad utiya khairan katira, ini kebaikan yang amat banyak. Dia tidak diambil pelajaran, ya, dia tidak menggetarkan diri kecuali ulul albab. Yang kita doakan pada tuan-tuan yang berada di rumah, ya, kita hari ini kalau belum infak lagi, cari peluang untuk infak. Nanti di hujung nanti pun kita akan cerita pasal wakaf untuk rumah, Ustaz, ya. Kalau dah, saya tetap juga nak buat juga. Pasal apa? Pasal saya tidak mahu fahtarakat, tidak mahu harta saya ni terbakar. Dan jangan fikir sangat pasal cucu, yang pentingnya fikir macam mana saya dan cucu saya ada akaun akhirat yang cukup untuk saya mendapat maghfirah dan juga fadal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya Ustaz, ya, kalau boleh Ustaz ulang balik ayat 268 ini, agar kita jangan mudah tertipu oleh syaitan, dan kita doakan masyarakat keluarga kita jauh daripada fahsyak. Dengan apa? Dengan kita banyak menderma dalam kehidupan kita seharian. Sila Ustaz. Ayat 268, ya. Syaitan ya'idukum faqra. Inilah bicara syaitan. Kalau kita nak cari motivasi semangat untuk nak berderma, tengok bicara Allah selepas tu. Wallahu ya'idukum. Syaitan dia kata kamu sedekah, kamu fakir, miskin. Tapi Allah kata, bicara Allah, kalau kamu sedekah, maghfirah, keampunan. Kalau kamu sedekah, kamu dapat kebaikan yang sangat banyak. Wallahu wasi'un alim. Saya baca satu ayat 268. Auzubillahi minasyaitonir rajim. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم صدق الله العظيم. Surahul Azim. Moga-moga kita dijauhkan daripada syaitan yang menjanjikan kefakiran ketika kita nak infak, kita rasa makin kurang, dan akhirnya syaitan juga boleh mengawal diri dan keluarga kita berbuat perkara-perkara keji dalam kehidupan seharian. Mari sama-sama kita lihat pada resolusi kita akhir, iaitu berdasarkan pada ayat 265, selalu menyemak apakah projek fi sabilillah yang saya infakkan hari ini, ada ke tidak. Kalau belum, cari tuan-tuan, ya. Kerana apa? Kerana inilah tanda keseriusan kita untuk berada fi sabilillah. Yang pertama. Yang kedua, berikan yang terbaik, jangan baki-baki ataupun yang tidak berguna ketika infak. Berikan yang terbaik kerana itu yang Allah terima daripada kita. Dan yang ketiga, jauhi syaitan yang menjanjikan kefakiran dan menyeru perkara keji. Jangan sampai kita dikawal, remote control oleh syaitan dengan kita melaksanakan infak. Mari sama-sama kita berdoa, Allah mudahkan urusan kita berinfak fi sabilillah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau kurniakanlah kekuatan kepada kami untuk sentiasa bersedekah dan berinfak, ya Allah. Ya Allah, janganlah Kau jadikan dunia berada dalam hati-hati kami, ya Allah. Biarkanlah dunia itu hanya berada pada tangan-tangan kami, ya Allah. Ya Allah, terimakanlah akan amalan sedekah kami, ya Allah. Ya Allah, jauhilah daripada sifat riak yang ada dalam diri kami ini, ya Allah. Ya Allah, jauhlah sifat riak daripada kami, ya Allah. Ya Allah, jauhlah gangguan syaitan yang sentiasa berbisik untuk melambat-lambatkan, untuk menangguh-nangguhkan kami daripada melakukan beribadat amalan-amalan sedekah kepadamu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, kurniakanlah keberkatan pada harta-harta dan anak-anak cucu-cucu kami, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah keberkatan dalam kehidupan kami ini, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami iman yang sempurna, ya Allah. Ya Allah, kekalkanlah kami dalam hidayah-Mu, ya Allah. Ya Allah, terimakanlah akan amalan-amalan kami, ya Allah. Beratkanlah timbangan mizan kebaikan kami di hari akhirat, ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi. Kita berdoa agar Allah mengurniakan kekuatan kepada kita, diberikan hikmah, dan satu hikmah yang betul-betul jelas daripada ayat muka surat 45 ini ialah bila kita ada peluang untuk kita berinfak, kita cepat-cepat merasakan bahawa dalam akaun saya saya tidak mahu terbakar, ya, fahtaraqat yang kita belajar sebentar tadi. Tuan-tuan ada kesempatan untuk berwakaf al-Quran untuk ummah kalau sudah masih lagi boleh bersama, kerana kita yakin bahawa inilah peluang untuk kita transfer, memindahkan duit akaun kita di dunia ini ke akhirat. Moga-moga Allah terima. Moga-moga dengan wakaf ini lebih ramai lagi insan yang akan mendapat hidayah, yang akan terus berinfak seperti tuan-tuan yang berada di rumah, dan akhirnya dunia ini penuh dengan insan-insan yang sentiasa membantu kerana Allah, mencari mardatillah. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam ulangan pada jam 5 petang, pada jam 11 malam Ustaz, ya, kerana ini hari Ahad ini, dan juga pada 6 petang. Dan program ini dibawakan oleh Mufas yang pastinya inginkan tuan-tuan terus kuat bersama infak. Amin. Dan terus membantu ummah ini. Kita bertemu lagi insya-Allah pada masa yang sama hari esok, menyambung halaman 46 My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.